Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Right, jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Aku tak tahu korang perasan ke tak lampu aku macam mana lighting. Nampak cerah ke tak? Aku tengok dekat skrin kamera ni sama je walaupun lampu besar ni, lampu baru, lampu besar ni. Tapi lambat sampai, itulah puncanya aku ada beberapa hari tak buat video. Sebab tunggu lampu pada JNT. Lambat sampai dia bila ada promo kan, dia macam ni tau. Bila ada apa-apa promo hantar free ke apa kan, aku rasa boleh nak order, tapi itulah lamalah tunggu. So ni lampu besarnya. Dia lain sikit. Aku dah pakai dua lampu ni. Ni lampu kecil biasa aku pakai ni. So yang lampu besar ni dia dah sekali dengan dia punya holder benda semua. So earphone ni memang betul-betul kat lampu ni. So aku tak tahu kau nampak cerah ke, nak tidur ke kan. Tak tahulah. Tengoklah nanti macam mana edit kan. So ni aku nak kemas kini sikit pasal pasal aku punya ni apps yang kena pause tu. Dia kan, aku rasa bila ada apa masalah kan, elok pakai help center je doh. Ni aku rasa lah sebab dalam help center tu, bila ke dalam help center, kita memang orang kata berhubung secara terus dengan Grab punya staff ataupun kaki tangan Grab kan, dengan dia punya pegawai ke apa. Aku rasa memang kita berurusan direct. Kalau kita call, kita call untuk kita ni semua aku rasa tahu kot. Bila kita call, apa nama ni, yang kita call tu bukan staff Grab, sebab call center tu Grab dah outsource ke company lain kan. Sebab tu kadang-kadang kita call je, kejap jawapan lain, kejapkan lagi call jawapan lain. Elok email lah. Tapi email lah kadang-kadang nak tunggu dia respon pula kadang-kadang. Sebab aku yelah semalam dah berapa hari, 2 hari kot tak boleh buka. So pagi tadi aku lepas subuh aku try on, sama juga dia pause lagi. So tadi dalam pukul 11 lebih macam tu aku nak keluar beli makan kan. Tayar pancit pula. Kan, tukar tayar spare ni semua, pergi bengkel lah. Tengok kat bengkel tu buka, baru aku perasan ada email. And Grab kata dah settle lah benda semua. Dan baru aku buka apps. Memang betul lah, ngam lah dah boleh buka. Tapi tak try lah. Tak ada mood, dah penat dah tengah hari. So lepas tu tunggu pula barang sampai ni. Baru sampai je lampu ni, baru je sampai. Terus kita guna buat video. Okay, ni nak kongsi dengan korang satu video ni. Aku tak pasti aku dah pernah kongsi ke belum dengan korang artikel. Ni daripada saluran YouTube dari File Mahkamah. Ni lebih kurang macam saluran Mat Dispatch. Kalau korang rajin tengok kan, lebih kurang macam tu. Bagus ni channel ni, jangan lupa subscribe. Mari kita subscribe. Macam biasa bila aku kongsi video, dia ada kena-mengena dengan Grab lah. Tajuk dia, pemandu Grab bawa lari penumpang ke hutan simpan. Benda lah kau buat ni, ya Allah. Ni ada kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ni lah dia. Inilah tak suka ni. Mari kita tengok. Dalam keadaan cemas, mangsa menyuruh suspek memberhentikan kereta. Namun, suspek bertindak balas dengan menumbuk kepala mangsa. Apa yang terjadi sebenarnya? Tumbuk. Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel Paling Top. Ni dia suruh subscribe channel lain tak? Subscribe. Kita bayar pun. Layan, kita layan je. Kes tragis ini berlaku pada September 2017 apabila seorang pelajar perempuan telah dilarikan suspek, iaitu seorang pemandu Grab car dari kolej. Tu kata kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Sebab dalam ni pun dia sebut seorang pemandu Grab car. Teknologi antarabangsa cybernetics di Taman Maluri. Ni dah membuat Mangsa ingin pulang ke asrama. siapa-siapa yang duduk area sini kan, ni kita cerita lepas PKP ni, ni memang lubuk kat ni.
Bukan awet-awet kolej ni je kan, yang laki-laki pun pergi, kadang pergi Aeon je depan tu, kadang pergi MRT depan tu je RM5, tapi short trip terbaik area sini lah kalau aku perasan. Baik ni. Lepas tu ada yang pergi ke IKEA tu kan, pergi My Town, semua area situ, dekat-dekat situ RM5 je, tapi kerap. Ni cerita sebelum PKP lah. Namanya di Jalan Badak, dan tanpa disangka langkah mangsa menaiki Grab telah membawa satu episod hitam kepada dirinya. Setelah menyedari destinasi yang dituju bukan pada tempat yang betul, mangsa terus bertanya pada suspek. Tetapi malangnya, suspek terus memandu keretanya tanpa mempedulikan mangsa. Suspek kemudian memberhentikan keretanya di satu kawasan hutan simpan. Suspek bertindak menyerang mangsa. Mangsa meronta-ronta meminta tolong. Kena rogol ni, rogol lah ni kan. Duduk penumpang di bahagian belakang kereta. Tanpa disangka, suspek menumbuk dahi dan kepala mangsa. Mentang-mentang perempuan kau tumbuk Oi. Tidak cukup dengan itu, berani mangsa kemudian dicekik. Suspek mengugut bunuh mangsa sekiranya mangsa cuba melawan. Kena ni. Mangsa mula ketakutan dan suspek semakin memberanikan diri. Mangsa terpaksa mengikut apa sahaja arahan dari suspek. Suspek kemudian bertindak memegang peha dan dada mangsa. Suspek mengajak mangsa pergi ke hotel. Mangsa mencadangkan kepada suspek agar membawanya ke hotel di Kuala Lumpur. Suspek bersetuju. Mangsa kemudian dibawa menuju ke hotel manis di setapak Kuala Lumpur. Setelah kau nak rogol, kau dah bawa pergi hutan simpan, so kau bawa dia pergi check in pula. Oh, tapi ni bagus, ni kiranya awet ni bagus. Dia nak game ni, aku rasa dia nak game ni. Suspek memberhentikan keretanya. Mangsa mengambil peluang betul, untuk melarikan diri. Mangsa berlari ke arah bengkel berdekatan untuk meminta panjang akal, bagus. Panjang akal. Bagus ni, dapat lari kan. Daripada kau kena rogol dekat hutan tu kan, baik kau cakap pergi check in, tapi lepas tu kau game ni. Bagus lah, bagus. Bagus. Ni orang macam ni tu dia ajar tu. Suspek mula berasa cemas. Menyedari mangsa sudah tiada, suspek pun melarikan diri. Suspek kemudian berjaya ditangkap dan didakwa atas kesalahan mencederakan mangsa di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Suspek juga didakwa atas kesalahan mencabul kehormatan mangsa di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan dan juga kesalahan ugutan bunuh kepada mangsa di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Magistrat di Selangor dan setelah ketiga-tiga... Aku pelik satu je, kenapa ada orang yang berani buat perangai macam ni? Kau tahu tak, bila kau dah register jadi driver Grab ke ataupun pemandu Grab ke, kau tahu tak korang punya detail lah benda semua Grab dah ada. Kalau jadi kes jadi memang sekejap je kena tangkap. Tak fikir panjang lah korang ni. Tapi yang fikir panjang awet yang kena ni lah. Kan, kau nak ni kau bawa pergi hotel lah, tapi tu ada game, padan muka kau. Elok lah tu. Pertuduhan dibacakan di hadapan suspek. Suspek kemudian mengaku bersalah. Timbalan pendakwa raya kemudian memohon pada mahkamah agar mangsa dipanggil masuk untuk memberikan keterangan. Keterangan mangsa iaitu Victim Impact Statement adalah penting bagi mempengaruhi hukuman yang akan dikenakan pada suspek merujuk kepada Seksyen 183A Kanun Prosedur Jenayah. Dalam keterangannya, mangsa menyatakan akibat daripada insiden tersebut, dia berasa trauma, sedih, malu dan emosinya terganggu. Kehidupannya sebagai seorang pelajar juga telah terjejas. Memanglah, sebab dia kan trauma ni kan. Ni kini bukan dekat Malaysia je. Dia kalau dekat US kalau tak silap aku, kalau trauma ni kan, tak kisahlah trauma accident ke macam ni, kes kena rogol ke apa benda kan, kau punya MC setahun tu. US lah, US tak silap aku setahun tu. Aku Malaysia ni aku tak ada rasa aku, sebab dia punya
trauma ni dia punya kesan adalah satu jangka masa yang lama untuk pulih. Serius babe, aku tak tahu awet ni sampai sekarang naik lagi Grab ke tak, aku tak pasti. Sebab Grab dah. Sebab trauma ni dia nak apa kata, dia nak hilang tu, dia nak pulih tu memang makan masa babe. Serius. Pendakwa raya memohon satu hukuman berat dikenakan kepada suspek dengan mengambil kira nasib yang menimpa mangsa serta kepentingan awam bagi mencegah jenayah yang sama berulang. Jangan bagi berulang. Magistrate Haslinda kemudian memutuskan suspek bersalah dan dihukum penjara 12 bulan atas kesalahan mencederakan mangsa, penjara 14 bulan atas kesalahan mencabul mangsa dan penjara 15 bulan atas kesalahan ugutan bunuh kepada mangsa. Kesemua hukuman penjara tersebut dijalankan secara berturut-turut. Ini dia antara dua darjat guys. Kalau kau perasan baru-baru ni lah kan, ahli politik ni dia kena macam tu lebih kurang. Okey, kau punya salah ni penjara berapa lama, kau punya salah ni penjara berapa lama. Tapi semua tu hukuman tu jalan sekali. Okey, tak macam brother ni, nasib dia tak baik, so kena 12 bulan, 14 bulan, 15 bulan. So dalam 3 tahun lebih kena. So tu antara dua darjat guys. Ahli politik dengan orang biasa. Tapi kau ni memang patut kena. Kau ni nak dara orang, kau nak ni, eloklah tu kau duduklah kau. Tapi ahli politik pun geram juga kan. Tapi tu macam mana. Kita ni orang biasa je kau. Itulah dia antara dua darjat guys. Antara dua darjat. Apabila ada 2 atau lebih kesalahan yang telah dilakukan, hukuman penjara tidak boleh dijalankan secara serentak. Tak boleh dijalankan secara serentak. Tapi yang kes ahli politik tu boleh pula jalan secara serentak. Sekali lagi aku cakap, kita orang biasa nak buat macam mana. Merujuk kepada kes Mahkamah Rayuan Iwan Bujang Dara lawan pendakwa raya, penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Izzuan 2018 MLJU 1565 Mahkamah Magistrat Selangor. Dari fail mahkamah. Okey. Alright. So tu dia. So janganlah buat macam-macam. Nak buat macam-macam tu fikirlah dulu. Fikir dulu weh. Ni Grab nak detect tak lama pun sebenarnya. Sekejap je. Kan? Kena tu aku cakap, kita hidup zaman smartphone kot. Hidup memang tak ada privacy lah. Sekejap je nak cari kau. Buat salah. So fikir panjang lah nak buat apa-apa pun kan. Fikir panjang. Dah jadi macam ni, kau dah masuk penjara, kau dah keluar tu, kau tak senang. Nak jadi driver Grab dah confirm tak boleh dah. Sebab kes kau ni, lepas tu nak minta kerja biasa tak senang. Payah babe. Lepas tu kan nak loan bank ke apa. Ya kalau kata kau nak berniaga, lepas tu kau nak besarkan bisnes kau nak loan bank ke apa, tak senang ke? Payah tu. Payah. So tu aku cakap banyak kali dah. Nak buat apa-apa fikir. So sekarang ni dia untuk ngorat awet ke apa, untuk sekarang ni lah kan. Aku rasa dia tak macam aku cakap lah, dulu time Uber tu sibuk perempuan yang sibuk kacau aku, duk minta nombor telefon. Dah Grab dia dah tak ada. Power dia kurang. Dia Uber power tinggi sikit. Kan. Tapi tu dia, janganlah kan. Sebab dah boleh kadang-kadang borak salah tanya pun boleh kena gangguan seksual lah. Sebab walaupun ada grey area kan, kalau kau handsome ke lawa, ceritanya lain lah. Semua orang macam aku memang salah tanya memang kono lah tu kan. Yang tak isap okok pun kata aku isap okok tu hari. Aku boleh dapat report tu. Kau orang pula kasut. So dia cakap nak buat benda bukan terutamanya ni lah. Kau nak ngorat ke, nak fikir benda bukan-bukan ke, janganlah, jangan. Sebab nak kena tangkap memang sekejap babe. Memang sekejap je kena. Alright. So tu je lah perkongsian untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.